Macam mana? Boleh. Mic ni kenapa? Elok. Bismillah. Jangan nakal-nakal, diam. Okey tak? Okey, kita mula boleh? Boleh dik, kita mula dik? Boleh tuan-tuan, puan-puan, kita mula? Boleh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita melafazkan rasa syukur kita kepada Allah. Hanya Allah sahaja yang layak dipuji, kerana Allah Ta'ala masih lagi memberi rahmat kepada kita. Dengan Allah Ta'ala membimbing kita, Allah beri kita kelapangan, Allah beri kita keizinan untuk sama-sama pada malam ini dalam tempoh 1 jam setengah kita bersama-sama akan mengambil beberapa petunjuk, pelajaran, pengajaran yang terkandung di dalam suratul Al-Waqi'ah untuk kelas kita, pertemuan kita, pengajian kita yang keempat. Ya, untuk siri yang keempat, saya ada masukkan nota siri 1 sampai 3 dalam Telegram Tadabbur Center. Nanti boleh rujuk di sana. Untuk siri yang keempat ni belum sempat lagi saya nak masuk ke dalam tu. Mohon ampunan maaf terlebih dahulu kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah malam ni sebelum azan subuh saya akan masukkan untuk siri yang keempat notanya. Ya, so boleh tuan-tuan ya. Jadi kalau tak sempat nak catat malam ni tak apa, nanti dalam nota tu boleh rujuk. Saya biasanya saya akan, sebab nota ni sebenarnya benda yang kita nak cakap, so kita letakkan dalam nota. Jadi apa saya cakap ni kebanyakannya berada di dalam nota slide ni. Kita al-ma'lum nak buat slide presentation ni dia kena banyak sabar kena iman kena kuat sebab nak buat slide ni dia sangat mencabarlah. Tapi kita mengenangkan akhirat, kita belajar akhirat tu lebih baik dari dunia. Lepas tu kadang-kadang mikrofon ni kadang dia pun mencabar juga. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Okey. Tak apa, boleh dengar suara saya tak? Tak apa, dalam syurga dia tidak ada kekurangan seperti ini tidak ada suara yang tak didengari. Subhanallah. Okey, tak apa. Kejap ada, kejap tak ada, biasalah macam kita lah kan. Kadang ada, kadang tak ada. Buat macam mana? Namun begitu, alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah. Dengan rahmat Allah kita dapat bersama pada malam ini. Jadi saya ucapkan syabbatannya pada tuan-tuan yang hadir secara langsung ke kelas ini, dan yang menonton secara langsung di FB Tadabbur Center. Kita ucapkan jazakumullah khair. Nota insya-Allah saya akan upload pada malam ini insya-Allah. Jadi boleh saya teruskan? Sila ambil tempat tuan-tuan dan puan-puan. Di sini malaikat duduk kat mana-mananya. Ini memang tempat tuan-tuan dan puan-puan. So boleh duduk. Okey. Untuk siri yang keempat pada malam ni. Okey, untuk siri yang ketiga yang lepas, okey, tuan-tuan tengok dulu ayat-ayat dia. Okey. Kita sebenarnya sampai kepada malam ni, kita masih lagi cerita, kita masih lagi membincangkan, kita masih lagi membaca, memahami tentang ayat dalam surah Al-Waqi'ah
yang Allah menceritakan tentang nikmat yang Allah beri kepada golongan as-sabiqun, iaitu bermula ayat 12 sampai ayat nombor 26. Daripada ayat 12 sampai 26 ni kita boleh bahagikan ia kepada 5 nikmat. Nikmat yang pertama dari sudut mereka ini apabila masuk ke dalam syurga, mereka akan berehat-rehat, mereka akan bersantai-santai, mereka akan duduk bersenang-lenang di dalam syurga. Pada ayat 15 dan 16 telah saya ulas pada kelas yang lalu. Jadi boleh rujuk, boleh review balik dalam rakaman-rakaman yang ada yang telah pun dihebahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian selepas itu Allah menyebutkan bukan sekadar boleh bersenang-lenang di dalam syurga, mereka ini juga akan ada pelayan-pelayan yang akan memberi khidmat kepada mereka di dalam syurga. Allah punya nak bagi dia betul-betul berehat tu, betul-betul bersenang-senang tu, maka mereka ini akan dilayani oleh anak-anak muda yang kita telah sebut pada kelas yang lalu, siri yang ketiga. Dalam Quran Allah panggil dia ghilman ataupun dia panggil sebagai wildan, iaitu pada ayat nombor 17. Kemudian apa kerja pelayan-pelayan ni? Apa kerja khadam-khadam ini? Pada ayat 18 sampai ayat 21, antara khidmat mereka ini adalah menyediakan minuman, dan mereka ni juga menyediakan makanan untuk penghuni-penghuni syurga. Kalau sekarang nak minum kena buat sendiri, nak makan dial je, ya, datanglah penghantar makanan, kan? Susah juga tu sebab nak keluar duit, nak tunggu lagi bila nak sampai, dan keadaan hujan sekarang. Tapi dalam syurga jangan bimbang, kita tak perlu sedikit tenaga pun untuk kita menyediakan minuman dan makanan, kerana Allah sediakan untuk orang yang dekat dunia dulu bersusah payah dia, siang malam pagi petang dia lepas buat satu ibadat yang lain, berpenat-penat dia, maka Allah nanti akan beri dia layanan yang sangat istimewa, iaitu Allah menyediakan kepada mereka pelayan-pelayan yang menyediakan minuman dan makanan. Ayat 18 sampai 21. Maknanya kita, kenapa saya hijaukan? Kerana kita masih lagi belum habis cerita pada ayat 18 sampai 21 ni. Okey, lepas tu insya-Allah malam ni juga dengan rahmat Allah, kita minta Allah bantu kita, Allah beri kekuatan kepada kita, bimbing kita untuk kita masuk kepada ayat seterusnya, ayat 22 sampai ayat 23. Kita akan cerita tentang apabila kita dapat nikmat makan minum, kita tak akan keseorangan, akan ada peneman dan pendamping kita yang menemani kita di dalam syurga. Maknanya makannya dia boleh bersembang, dia boleh berborak, ada teman. Tidaklah dimakan secara seorangan. Berehat dalam syurga. Kita akan bincang pada ayat 22 dan ayat 23. Dan insya-Allah pada malam ni juga kita akan cerita ada satu nikmat lain. Yang nikmat ni juga merupakan pelengkap kepada nikmat-nikmat dalam syurga, iaitu telinga kita tidak akan mendengar sesuatu yang menyakitkan telinga, menyakitkan hati kita, tak macam di dunia. Kadang-kadang kita nak makan elok-elok, sana menjerit, bunyi bising, dengar kata-kata kotor dan sebagainya, itu pun tidak nikmat. Tetapi di dalam syurga Allah lengkapkan nikmat itu dengan dapat nikmat telinga. Itu pun Allah bagi nikmat pada telinga, iaitu dari sudut pendengaran, ayat 25 sampai 26. Okey, itu cerita tentang nikmat yang Allah beri kepada golongan as-sabiqun. Okey, kita teruskan pada ayat 18 sampai 21. Kita pecahkan dia, kita lanjutkan juga pada nikmat minuman dan makanan tu. Kita cerita pada kelas yang lalu, iaitu sebelum Allah nak cerita kita minum apa, Allah cerita dulu tentang alat-alat yang digunakan untuk minum tu. Maknanya belum cerita pasal air tu lagi, nak minum tu, bekas dia pun Allah dah elaborate dah. Allah cerita supaya apa? Supaya kita tak minum lagi, bekas tu pun dah menarik perhatian kita, iaitu pada ayat nombor 18. So saya akan ulas sedikit yang ni pasal kita belum habis lagi. Okey, saya teruskan dengan ayat yang lepas, yang saya berhenti pada ayat
Yang ni saya ambil yang siri ketiga. Kita berhenti pada ayat ini. Okey, kita berhenti pada ayat 18 ni, betul? Kan? Lepas tu saya terus berhenti. Sepatutnya saya sambung sikit. Tapi sebab 10.30, pukul 10 saya berhenti. Okey, kalau kita baca pada ayat nombor 18, ayat nombor 18 ni adalah Allah melanjutkan bagi tahu kat kita bahawa dalam syurga nanti itu wildan tu, anak-anak muda lelaki yang belia ataupun Allah panggil dia ghilman, antara khidmat mereka, mereka akan membawa kepada kita apa? Bi akwabin wa abari wa ka'sim min ma'in. Okey, dalam ayat tu ada 3 jenis bekas yang digunakan untuk minum. Bi akwab, dengan membawa. Ba tu denganlah. Tentulah kita terjemah dia dengan membawa. Siapa yang bawa? Wildan pada ayat sebelum tu. Okay, mereka ni ramai. Mereka ni bertaburan di dalam syurga. Mereka ni tawaf. Mereka keliling penghuni-penghuni syurga. Mereka bawa apa? Akwab. Kemudian mereka bawa abarik. Dalam masa yang sama mereka juga membawa waka'sin. Okey. Pada ayat lalu kita telah jelaskan bahawa apa itu akwab, apa itu abarik dan apa itu ka'sun. Kalau perkataan al-akwabu, dia adalah bilangan banyak bagi perkataan al-kubu. Al-kub, banyaknya adalah akwab. Manakala perkataan abarik, dia punya bilangan satunya daripada ibriq, banyak bilangan banyak dipanggil abarik. Okey, al-kub tu ataupun bilangan banyaknya adalah akwab. Dalam al-mufradat bagi lafaz al-Quran, Al-Gharib al-Asfahani mengatakan al-kub adalah sejenis gelas yang dia tidak ada pemegang. Manakala abarik adalah sejenis cerik ataupun apa jenis bekas yang dia mempunyai muncung dan pemegang. Dia lawan kepada sifat akwab. Kalau akwab yang dia tidak ada tempat muncung, yang macam kita cerik kan ada muncung kan, dia tak ada yang tu, dan dia tidak ada seperti telinga kan, kalau belakang ada benda kita pegang, dia tidak ada dua tu. Tapi kalau abarik, dia mempunyai kedua-dua itu, maknanya dia ada muncung dan dia ada pemegang seperti bentuk telinga tu. Kemudian satu lagi bekas pada ayat tu dipanggil al-ka'su. Okey, al-ka'su bererti sejenis gelas yang dalamnya ada minuman. Seperti mana saya sebut pada kelas yang lalu, Al-Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala alaih dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, dia mengatakan bahawa al-ka'su dalam bahasa Arab adalah bekas minuman yang dalam tu dah ada minuman, dah ada air dalam tu. Jika dalam tu tidak terdapat minuman, maka ia tidak dinamakan sebagai al-ka'su. Dan al-ka'su ni juga sebenarnya kalau ikut Al-Imam Ibn Kathir dan sebagainya, al-ka'su ni sebenarnya dia adalah khamar, dia adalah arak yang duduk di dalam satu gelas. Gelas tu kalau dia ada arak dalam tu siap-siap, dia panggil al-ka'su. Jadi anak-anak muda belia tadi tu yang kita belajar pada kelas yang lalu, mereka ni seperti mutiara yang bertaburan tu, kerja je keliling ahli-ahli syurga ni. Mereka akan bawa 3 jenis bekas minuman itu. Satu bekas minuman yang dipanggil akwab, bilangan banyak bagi al-kub. Satu lagi bentuk abarik yang mempunyai muncung dan telinga untuk dipegang. Dan satu lagi gelas dipanggil al-ka'su yang di dalam dia tu sudah mengandungi air, dan air dalam itu adalah air khamar. Tapi air tadi tu, air khamar tadi ambil daripada sumber mana? Min ma'in. Mim ma'in maknanya air yang mengalir dari sumber mata air yang tidak pernah habis, seperti mana penjelasan
yang diberikan oleh Dr. Wahbah dalam Tafsir Al-Munir. Okey, jelas? Dapat? Okey. Kemudian kita telah bincang pada kelas bulan lalu bahawa dalam ayat tadi Allah tak cerita aqwab tadi tu dia daripada apa. Cuma Allah kata aqwab tu dia dibawa nanti oleh wildan. Tapi aqwab tu daripada apa? Surah Al-Waqi'ah Allah tidak menceritakan. Jadi untuk lebih nak rasa takjub, nak masuk syurga kan, maka kita kena belajar bekas-bekas ni. Jadi aqwab, macam mana kita nak tahu dia daripada apa? Saya dah sebut pada kelas yang lalu, cara dia adalah tuan-tuan dan puan-puan kena kumpulkan semua ayat perkataan yang ada kalimah aqwab di dalam Al-Quran. Lepas tu baca satu-satu, tuan-tuan boleh dapat dia punya jawapan dia. Dapat tak kaedah tu? Dia panggil mencari kata dasar dia. Okey, kata dasar dia. Kalau tuan-tuan nak senang, sekarang ni ada apps pun dah ada. Kalau nak senang lagi, kalau nak cara manual, tuan-tuan boleh beli buku kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Kata silap saya nama dia, saya ada kitab tu juga. Kitabnya adalah Al-Mu'jam Al-Mufaharras, tajuk dia tu. Yang tu dia lebih senang carilah tanda-tanda. Ada 4 tempat di dalam Al-Quran yang menyebut aqwab tadi. Contohnya surah Zuhruf ayat 71, Al-Waqi'ah ayat nombor 18 yang kita belajar tadi, kemudian Al-Insan ayat 15 dan surah Al-Ghasyiyah ayat nombor 14. Jelas? Daripada 4 maklumat ini, daripada 4 surah ini, maka dapatlah kita kecilkan rupa-rupanya aqwab di dalam Al-Quran. Rupa-rupanya dia daripada 2 jenis. Satu ia daripada emas, satu lagi daripada perak. Dari mana tahu ia dari emas? Ambil mana-mana ayat di dalam ni lah. Okey, mana tahu dia daripada perak? Diambil pada ayat tadi tu. Okey, daripada emas, saya tunjukkan ayat dia adalah surah apa tu? Az-Zukhruf ayat nombor 71. Cuba tak dalam ayat itu Allah kata min dhahabin wa akwabin. Jadi aqwab tu rupa-rupanya dia daripada emas. Kalau kita buka pula surah Al-Insan, kita akan jumpa sekali lagi Allah sebut aqwab, tapi aqwab tu daripada apa? Min fiddatin wa akwabin. So aqwab tu daripada perak. Berdasarkan surah Zuhruf dengan surah Al-Insan, kita dapat keluarkan fakta dia. Allah beritahu kepada kita, nanti wildan tu nanti dalam Al-Waqi'ah dia akan edarkan satu gelas yang dia edarkan gelas daripada dua jenis. Sama ada ia dari emas, sama ia daripada perak. Tapi surah Al-Insan tambah lagi jawapan. Al-Insan ni bagi lagi maklumat. Kalau dia tuang air dalam bekas aqwab tadi tu, seperti mana surah Insan ayat 16, Allah kata qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Dia akan ukur isinya dengan sebaik-baiknya. Maknanya kalau dia tuang je air yang ada arak di dalamnya, contoh air itu dia akan tuang dengan secukup. Kita tak perlu buat tanda isyarat macam ni ke? Nak banyak ke? Kan kita selalu kan order makan kan? Nak yang small ke? Nak yang kecil ke? Nak yang regular ke? Yang nak istilah kan? Kita pun tengoklah badan saya, mestilah yang kecil. Tapi tak juga. Sampai orang terpaksa tanya. Faham? Terpaksa tanya. Puan nak yang besar ke? Puan nak yang kecil ke? Kan? Tapi dalam syurga tak payah. Wildan tu kata Allah qaddaruha taqdira. Dia akan ukur. Dia akan letak dalam bekas tu dengan, kita tak payah cakap. Tak boleh cakap makcik nak separuh je. Tak payah. Kita nak saja. Dia tahu dah nak ukur banyak mana. Separuh ke? Gelas besar ke? Tu. Jelas tak? Okey. Nanti saya akan sebut jenis-jenis minuman dia. Salah satunya arak.
Quran panggil apa? Arak. Tu lagi kita akan sebut. Okay, dapat maklumat tentang Aqab tadi. Okay. Lepas tu pula, kita lanjutkan lagi maklumat ini. Dalam ayat 18 tadi Allah sebut tentang Al-Ka'su. Betul? Dan dapat dah makna Al-Ka'su? Al-Ka'su? Dapat dah? Apa tu Al-Ka'su? Gelas yang sudah ada air dalamnya. Kalau tak ada air, dia panggil apa? Dia panggil aniyatun. Tak apa. Tapi kalau jemput ka'su dan tu ada air arak. Okey. Sekarang kita nak belajar. Al-Ka'su, gelas yang dalam tu ada air arak. Sekarang kita nak lanjutkan lagi. Sebab kita belajar pasal waqiah kan, jadi kita pecahkan tajuk ni. Arak tu sebenarnya arak yang bentuk macam mana? Okey, cara dia saya sebut tadi, buat apa? Kumpulkan semua ayat-ayat di dalam Al-Quran yang ada perkataan Al-Ka'su. Tapi bukan Al-Ka'su saja. Dalam Quran, kalau kita belajar tentang arak, dia ada 3 nama. Dia ada 3 perkataan. Salah satunya Allah panggil Al-Ka'su lah. Satu lagi disebut terang-terang, namanya adalah Al-Khamru. Dia panggil khamar. Memang khamar lah. Khamim ra. Khamar. Dan satu lagi Allah panggil dia Rahiqul Makhtum. Adalah soal mutaffifin. Nanti saya akan ulas. Maknanya tak cukup hanya Al-Ka'su saja. Okay, tapi kalau kita cari dalam Al-Ka'su saja, kita akan jumpa beberapa tempat, kita akan jumpa 5 tempat. Antaranya surah Saffat ayat 45, Al-Waqiah ayat 18. Kalau saya tersilap tulis nombor surah dan nombor ayat, tolong betulkan ya, sebab kadang-kadang saya banyak kesilapan dia. Okey. Al-Ka'su adalah surah Saffat ayat 45, Al-Waqiah ayat 18, Al-Insan ayat 5 dan 17. 5 dan 17. Kemudian dalam surah At-Tur ayat 23 dan juga surah An-Naba ayat 34. Okey, 34. Setelah dibuatkan ke semua ayat tadi, setelah ditengok 5 tempat ni, termasuk Al-Insan ada 2 tempat, rupa-rupanya Al-Ka'su yang gelas yang ada air arak tadi itu Allah detailkan dia terdiri daripada 2 campuran. Satu, Allah campur dia dengan kafur. Ni surah apa ni? Surah apa? Insan. Satu lagi Allah campur dengan Jabil. Surah apa tu? Surah apa? Tak apa, saya tanya, saya jawab. Surah Al-Insan. Okey, wahai insan. Nama pun insannya tidak dinamakan insan, melainkan dia lupa. Tak apa insan, tak apa. Okey, kita tengok ayat dia. Mana yang kata Al-Ka'su tadi bercampur kafur? Okey, kita ambil ayat ni. Tengok, kan saya sebut tadi. Okay. Macam mana kaedah dia? Ambil mana-mana ayat ada perkataan Al-Ka'su. Kita kumpulkan dulu. Lepas tu kita keluarkan fakta dia. Okey, jelas. Jadi kalau kita tengok surah Insan, Allah kata, Innal abrara yashrabuna min ka'sin. Jumpa. Min ka'sin kana mizajuha kafura. Ada orang, dia minum dari gelas yang ada arak Al-Ka'su tadi tu, dan mizajuha campur dengan kafur. Jelas. Ada orang, dia minum apa? Wa yusqawna fiha ka'san. Jumpa tak ka'san itu? Kana mizajuha zanjabila. Dia akan minum campur daripada zanjabil. Okey, nampak? Maknanya ada 2 jenis arak yang dicampur. Okey, Al-Imam Ibn Kathir, dia buat kesimpulan. Dia kata, rupa-rupanya dalam syurga ni, orang yang duduk dalam syurga, apa dia dapat minum air arak yang dalam bekas namanya Al-Ka'su tadi tu,
Kadang-kadang air arak tu dia nak yang sejuk, so dia akan campur dengan kafur. Kadang-kadang dia nak yang panas, dia campur dengan zanjabil. Faham tak? Ada yang sejuk, ada yang panas. Ibnu Kathir kata apa? Kafur dia wangi tapi dia sejuk. Kalau zanjabil dia wangi tapi yang panas. So nak yang mana satu? Masuk syurga nanti kita tahu. Dia dah tahu dah. Sama dia sejuk atau dia apa? Panas. Yang ini kita nak tambah maklumat tentang Al-Ka'su. Walaupun kita belajar Al-Waqi'ah, kita belajar Allah sekadar menyebut bahawa anak-anak muda lelaki tu dia akan bawa 3 jenis bekas untuk minuman bagi ahli syurga. Salah satu bekas tu dalam tu sudah mengandungi arak, dia panggil Al-Ka'su. Maknanya ada ahli syurga dia nak arak yang sejuk, dia akan dicampur dengan kafur. Ada masa dia nak arak yang panas, dia akan campur dengan zanjabil. Jelas? Okey. Sekarang kita sambung lagi dengan ayat yang berikutnya. Ayat ni ini ayat nombor 19. Sekejap saya akan masuk yang ayat yang baru. Okey, ini ayat yang barulah. Ini lanjutan dia. Okey. Kalau dah minum arak tadi tu, kalau dah minum arak yang ada dalam bekas Al-Ka'su tadi tu kan, apa kesan dia? Apa kesan dia? Kalau minum arak dalam syurga, apa dia punya impak dia? Jawapan dia ada ayat nombor 19. Apa kesan dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca. A'udzubillah dulu. Tak sabar nak masuk syurga semua. Nanti kita masuk syurga sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. Okay. Ayat 19 ni Allah kata wildan tadi tu apabila dia bawa Al-Ka'su yang dalam tu sudah ada arak, maka penghuni syurga yang duduk bersantai-santai, duduk di atas apa? Surur, saling depan berdepan tadi. Ingat tak mereka sembang apa? Apa dialog mereka? Saya dah bagi tajuk minggu lepas tu. Apa yang mereka sembang? Mereka sembang balik kisah-kisah dekat dunia dulu. Bahkan ada ahli syurga tunjuk kawan dia tu yang dekat dalam neraka tu. Jelas tak? Okey. So dia nak minum, tapi bukan minum kerana haus, minum kerana nikmat. So apabila minum, dia bawa Al-Ka'su. Tapi Al-Ka'su tadi tu, yang dalam bekas minuman yang dalam tu ada arak, kalau mereka minum arak tu jadi apa? La yusadda'una anha. Mereka tu tak akan rasa pening kepala dia, menyebabkan sudah, menyebabkan dia pening. Wala yunzifun, dan juga tidak pula mabuk. Maknanya Allah nak bagi tahu, dia macam teknik apa dia panggil? Tak pening dan tak mabuk. Maksud dia apa? Kenapa hanya tak sebut mabuk? Sebab tak mestinya ada orang dia pening tapi mungkin dia tak mabuk. Ada orang dia mabuk, dia pening tak? Wallahu ta'ala alam, sebab kita tak pernah rasa. Tapi kalau kita baca Al-Quran ni memang pening dan mabuk lah. Sebab tuan kata macam tu kan? Saja saya tak rangkap tuan-tuan. Dia macam teknik macam ni. Maknanya Allah nak kata tidak ada sedikit pun yang akan memberikan mudarat, memberi kesan buruk kepada ahli syurga, sekalipun pada minuman. Allah nak kata macam tu. Dia macam teknik beginilah. Ingat tak Allah nak kata, yang Allah kata dia tidak pernah didatangi rasa mengantuk dan Allah tu tak tidur. Maksud dia apa? Ngantuk pun tak, apatah lagi tidur. Maknanya pening pun tak, apatah lagi mabuk. Allah nak mengatakan dari segelap sudut bahawa air itu tidak memberikan mudarat apa-apa kepada penghuni
penghuni syurga. Okey, itu adalah nikmat dia. Okey, kita tengok tafsiran ayat ni. Okey, ayat 19 ni saya rasa semua faham tadi maksud dia apa. Okey, saya nukilkan satu kata-kata daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini saya ambil kata-kata ni dalam tafsir Ibn Kathir, juga dalam tafsir dalam tafsir Al-Munir. Apa kata Ibn Abbas? Dia kata fi khamri arba'u khisalin. Dia kata kalau arak dunia ni dia mesti ada 4 perkara ni, dia kata. Yang pertama as-sukru, iaitu memabukkan. Yang kedua was-suda'u, akan memeningkan. Wal qai'u, akan menyebabkan orang termuntah. Wal baulu, menyebabkan orang akan membuang air kecil. Dia kata fadzakarallahu khamral jannah. Dia kata Allah telah menyebut al-ka'su tadi itu, iaitu arak dalam syurga tadi, wa nadzahaha an hadhil khisal. Lalu Allah bersihkan daripada unsur-unsur yang 4 itu bagi arak di dalam syurga. Okey, jelas? Jawapan dia maknanya nanti kalau kita belajar pada Ashabul Yamin, saya akan bagi maklumat lanjut lagi macam mana cara minum air yang lain. Cuma dalam ni kita belajar air tentang arak saja. Okey, agak-agak setakat ni yang kita sedia maklum, yang kita belajar, jenis minuman dalam syurga ni ada berapa jenis? Ada berapa jenis minuman di dalam syurga? Ni masa depan kita ya, sepatutnya kita kena bincang ni. Kita kena bincang dengan suami isteri ni. Abang nanti masuk syurga macam mana, abang nak minum air apa ni? Kita kena bincang. Kalau tidak, dunia je kan? Betul tak? Muda-muda ni fikir gitulah. Anak ni nak sekolah mana, masuk universiti mana, nak kaya berapa tua ni, macam mana, pencet panjang kita pasal dunia ni. Tapi berakhiratnya tak bincang panjang lebar. Jadi kita belajar ni, moga-moga kita bincanglah pasal akhirat ni. Okay, tak apalah. Saya tanya, saya jawablah. Ya, tak apa. Dunia ni memang tempat berpenat. Nanti ke akhirat tak apa. Tak payah tanya dan jawab dah. Okey? Okey, yang pertama tuan tulis. Tapi saya tak bagi nota lah. Saya bagi saja umum je. Okey, yang pertama dia ada 4 jenis minuman sebenarnya. Yang pertama adalah air yang tawar, air kosong lah. Air tawar. Air yang tak bercampur dengan apa-apa. Dia panggil air apa? Sky juice. Masya Allah. Tapi sumber air antaranya sungai. So air sungai yang pure, yang kita tak rasa pahit, maknanya air kosong lah. Tapi macam ada bentuk, Allah Ta'ala. Tapi daripada air sungai. Yang kedua, tuan tulis. Yang kedua, dia adalah air susu. Dia sungai, tapi dia bentuk susu. Dia air sungai susu. Air sungai, sungai air susu. Susunya tidak basi dan sebagainya. Nanti kita masuk syurga, kita akan tahu. Dan kita berdepan-depan bincang. Kau Ustaz hari tu kan, ingat tak dulu? Ingat tak Ustaz masa Ustaz tanya kita orang diam je tak jawab tu? Tu. Betul lah tu. Okey. Masa tu kita akan ingat lah. Okey. Yang jenis ketiga adalah air sungai yang mengandungi madu. Madu kat akhirat dia manis. Madu dunia ni ada 2 jenis. Satu dia memang madu tu dia manis. Satu lagi tak tahulah. Okey. Dia kata min asal musaffa, madu. Dan yang keempat barulah dia panggil khamar. Baru dia panggil khamar. Nanti saya sebut ayat dia. Jelas? Khamar tu seperti ayat Al-Ka'su tadi tu. Okey, dapat? Okey, tapi dalam surah Al-Waqi'ah pada as-sabiqun as-sabiqun Allah hanya menyebut air apa? Air arak. 3 lagi kita kena belajar dalam surah yang lain. Okey? Cerita pasal air haus pula. Okey.
Okey, sekarang saya izinkan saya lanjutkan sikit pasal arak saja. Soalan-soalan yang saya nak tanya adalah, selain ayat 19 yang Allah kata arak tadi tidak memeningkan kepala dan tidak memabukkan, ada tak nikmat lain bagi arak tu? Faham tak maksud dia? Maknanya arak tu takkan dia sekadar minum, tapi dia sekadar tak memeningkan dan tidak memabukkan. Apa lagi ciri-ciri arak dalam syurga tu? Sedap, betul? Tapi Quran panggil, cara dia adalah kita kumpulkan tentang ayat-ayat dia tu. Antaranya tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Muhammad ayat 15, tuan-tuan rujuk surah As-Saffat ayat 45 dan 47. Tapi yang ni tuan-tuan kena buat kerja sikit, sebab tuan-tuan tak boleh guna perkataan Al-Ka'su saja. Antaranya tuan-tuan kena cari perkataan Khamar. So dalam surah At-Tur ayat 23, Al-Waqi'ah ayat 18-19 yang kita sebut tadi itu, Al-Insan ayat 5, Al-Insan ayat 17, An-Naba 31-34, Al-Mutaffifin ayat 25 dan 27. Okey. So daripada ayat-ayat ini, tuan-tuan ada Quran tagging tak? Ada Quran bertema tak? Ada tak Quran tuan-tuan ditulis siap-siap? Jenis-jenis arak dalam syurga? Tak ada. Tak ada. Tuan-tuan buatlah tema tu sendiri guna ni. Ambil ayat-ayat ni. Jenis arak dalam tema kan? Okey. Saya ringkaskan, okey, supaya kita tidak menjadi haus terpasal ayat arak ni. Jadi dalam surah Saffat, seperti Tuhan sebut tadi tu betul. Allah panggil dia lazat, disukai ramai. Lazat, disukai ramai. Pernah dengar tak lazat? Tengok Tuhan kata apa? Yutafu alaihim bika'sim min ma'in. Kan kita sebut ayat tadi bika'sin kan? Bayda aladzatil lisyaribin. Maknanya apa? Putih, beris putih, bersih lah. Lazat. Jelas tak? Suara tu lazat. Allah sebut dalam Al-Quran. Macam mana rasanya kalau campur dengan kafur, kalau campur dengan zanjabil. Okey, habis tentang pasal ayat 18 dan ayat 19. Dan baru kita masuk siri yang keempat. Tapi sebab saya dah sambung yang lepas tu. Okey, untuk malam ni kita akan masih lagi cerita tentang nikmat minum dan makan. Tak habis lagi. Kita masuk kepada nikmat makan pula. Yang atas sudah habis dua, kita masuk yang ni. Saya hijaukan tu maksud dia, kita nak belajar yang tu dulu. Nikmat makanan pula. Dalam surah Al-Waqi'ah ada berapa nikmat makan? Dua saja. Satu buah-buahan, satu lagi daging. Daging apa? Daging burung. Okey, kita tengok dulu ayat 20. Ayat 20. Soalan yang saya nak tanya terus, soalan-soalan tadabbur adalah, mengapa Allah sebut tentang nikmat buah-buahan dulu, baru Allah sebut tentang nikmat daging? Sebab apa? Apa hikmah dia? Apa rahsia dia? Khasiat. Sunnah Nabi, betul. Kau kata sunnah Nabi sebenarnya ambil mana? Ambil pada Waqi'ah. Hadis tak cerita, tapi dalam Quran. Dia panggil apa saja yang Allah susun dari sudut permulaan, dia tu kena buat dulu. Sebab tu yang orang hidang buah kemudian tu salah. Cuci mulut tak? Sepatutnya mulut tu kena cuci mula-mula, bukan mulut cuci gelas. Faham tak? Kan? Kan buah tu. Lepas tu baru makan lauk. Salah tak? Itu rahsia dia. Sebab ada dua tempat dalam Quran Allah sebut sama juga. Allah sebut buah dulu baru daging. Termasuk surah Al-Waqi'ah. Tuan tanya dah doktor-doktor. Siapa yang pakar pemakanan dan sebagainya, memang elok makan buah dulu.
So lepas ni pastikan lauk pauk mesti ada buah dulu. Okey. Boleh saya teruskan? Kita baca ayat 20-nya. Lepas tu baru baca ayat 21. Allah kata apa? Saya baca kemudian ikut. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Wa fakihah, dan buah-buahan. Mimma, okey, fakihah tu bilangan banyak ya, dan buah-buahan mimma apa tu? Mimma yatakhayyarun. Mimma yatakhayyarun tu maknanya buah-buah apa yang mereka pilih. Dia beza nanti dengan golongan kanan. Golongan kanan Allah kata buah tu banyak je. Tapi golongan as-sabiqun Tuhan kata mereka boleh pilih apa saja buah mereka nak. Okey, so Allah sebut buah-buah dulu. Lepas tu nanti baru masuk dah taking. Okey, rasanya tuan-tuan faham kenapa Allah sebut buah? Maknanya hikmah dia apa? Sebelum makan daging lauk kena makan buah dulu. Kalau ada buah lah, jangan sampai buah tak ada semua tak nak makan. Maknanya kalau ada buah dulu, makan buah dulu, baru makanlah lauk pauk, seperti Allah sebut dalam suratul Al-Waqi'ah. Okey, kita masuk kepada tafsiran ayat yang ke-20. Tapi sebelum tu sekejap saya ada tertinggal sesuatu kat sini. Okey, begini. Ini saya bagi tuan-tuan clue macam mana nak tahu buah dalam Quran, buah dalam syurga. Buah dalam syurga kadang-kadang Allah guna perkataan fakihatun. Allah guna ejaan buah tu fakihah juga. Sama ada Allah guna singular atau Allah guna plural. Kadang-kadang Allah tak guna perkataan fakihah, Allah guna perkataan samaratun ataupun thamaratun. Baca surah Al-Baqarah tu. Kadang-kadang Allah guna perkataan jana. Faham tak? Dan surah Rahman, wa janal jannataini, dan jumpa je jana tu dia ada kaitkan dengan buah dalam syurga. Betul tak perkataan tu? Dan kadang-kadang Allah guna perkataan kutufun. Kutufuha daniyah. Benda yang boleh dipetik. Kutuf tu petik. Dia merujuk kepada buah. Ini adalah perkataan-perkataan di dalam Al-Quran cerita tentang kalau jumpa terms ni, perkataan ini kena tengok dulu cerita pasal buah apa, tapi dia kaitan dia buah di dalam syurga. Okay, dapat dah tadi? Dapat maklumat tu? Okay, kita patah balik kepada yang tadi tu. Tadi kita dah faham pasal buah tadi. Allah kata punya hebatnya as-sabiqun ni, dia boleh pilih buah apa yang dia nak. Maknanya buah semua ada lah. Buah tu semua ada lah. Tuhan tak kata banyak. Dia tak macam golongan kanan. Golongan kanan Allah kata buah tu kathirah, banyak. Tapi golongan sabiqun, Tuhan tak kata buah banyak, tapi Tuhan kata dia boleh pilih apa saja buah dia nak makan. Maknanya banyak tak? Mana nak? Ada satu kedai dia jual banyak buah. Ada tu kedai kita boleh pilih buah apa kita nak. Macam mana tu? So Quran panggil dia boleh pilih apa saja buah yang dia nak. Buah apa? Nanti saya akan dekat golongan kanan, nanti saya akan sebut jenis-jenis buah yang Allah sebut dalam Quran dalam syurga tu. Kita akan jumpa ayat dia. Okay, kita masuk kepada nikmat ayat 21, cerita pasal daging burung. Okay, ayat 21 saya baca kemudian ikut. Walahmi tayrim mimma yashtahun.
Okey, Allah kata dan daging burung daripada jenis lahmin tu, dan daging toyurin burung mimma yashtahun daripada jenis-jenis yang mereka nak. Tuan nak daging burung apa? Semua ada. Kita tak pernah rasa daging burung? Siapa pernah rasa daging burung macam ayat 21 ni? Burung puyuh. Jawapan dia, dan nikmat dalam syurga ni nikmat yang tak pernah kita rasa. Kalau kita rasa tu bukan nikmat syurga lah tu. Tapi pernah rasa daging burung lah. Okey, daging burung. Okey, jelas tak yang ni? Okey, saya rasa semua orang faham. Cuma saya nak tanya soalan, saya terus buat soalan yang mudah. Dalam ayat tadi Allah sebut tak burung apa? Sebut burung apa? Ada berapa jenis burung yang ada kat muka bumi ni? Banyak. Okey, burung apa? Allah tak sebut. Kalau buka ayat Quran tak jumpa punya. Tidak ada ayat yang menyebut tentang satu pun ayat cerita menspesifikkan daging burung tu burung apa. Maka kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW, kita jumpa jawapan dia. Hadis riwayat Tirmizi. Tapi Nabi sebut burung tu apa? Okey. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia tanya tentang Nabi ni, dia pernah ditanya, saya pergi pada terjemahan lah. Nabi SAW dia pernah ditanya tentang apa itu Al-Kawthar. Nabi jawab, dia adalah sebuah sungai di dalam syurga yang Allah beri kepadaku. Lepas tu Nabi kata asyaddu bayadan minal labani wa ahla minal asal. Okay, Nabi kata Al-Kawthar tu ia lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Lepas tu Nabi cakap, dalam syurga tu ada apa? Nabi kata fiha tayrun a'naquha ka'anakil juzuz. Juzur. Maksud dia apa? Nabi kata dalam syurga tu pula bukan sekadar ada sungai Al-Kawthar je. Dalam tu ada burung yang mana lehernya seperti leher unta. Macam mana nanti kita masuk syurga, kita cari burung tu. Lepas tu Umar dengar pasal burung tu, dia jawab apa? Inna hadhihi lana'imatun. Dia kata, burung ni kalau makan ni sedap ni, menambah kenikmatan ni. Nabi kata siapa yang memakannya akan merasa lebih nikmat lagi. Tambah lagi burung tu. Cuma burung apa yang seperti leher unta tu? Adakah dia burung unta? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi jawapan yang mudah, kita belajar jawapan yang mudah. Kalau kita baca ayat lain, Tuhan bagi tahu siap-siap dah. Dalam contohnya dalam surah Ad-Duha, Tuhan kata wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Engkau akan dapat nikmat yang Tuhan bagi, kau pasti akan suka punya. Maknanya burung kita dapat ni pasti kita suka. Dan pastinya juga kalau kita baca dalam surah As-Sajdah, Tuhan kata apa? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Allah kata kami rahsia sebenarnya nikmat tu apa. Dan kalau kita ambil dalam hadis Nabi pula, Nabi mengatakan, Allah menyebutkan bahawa syurga tu nikmat dia orang tak pernah tengok. Ma la 'ainur ra'at wa la udhunun sami'at. Nikmat syurga tu kau tak pernah dengar dia, dan kau tak pernah tengok dia, dan hati kau tak pernah terfikir. Maknanya kita tak sangka rupanya ada burung yang rasanya sangat sedap. Lazat disukai ramai. Sambil buka tingkap, lazatnya burung tadi tu. Masya Allah. Sebab dalam syurga jadi tingkap, dia ada pasar tau. Ya, nanti kita belajar. Betul. Nanti duduk depan-depan, sedap kau ustaz, lazat burung ni. Ingat tak? Kita belajar dulu. Betul. Duduk dalam syurga. Pasti nikmat. Okey, selesai dah tadi tu? Okey. Kalau kita tengok ayat yang lain, ada satu ayat lain
Surah Tur ayat 22 Allah sebut sama juga. Allah sebut dulu buah, baru sebut daging. Wa amdatsnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Allah kata kami tambah lagi nikmat kepada mereka dengan diberi buah-buahan dan mereka diberi daging daripada segelis daging yang mereka idamkan. Tapi para ulama bincang, daging tu daging jenis apa? Ambil ayat Waqiah tadi, ulama kata daging tu dalam ayat Tur Allah tak sebut daging ke apa? Tapi baca Al-Waqiah, daging tu adalah daging burung antaranya. Okey. Tapi kan kalau kita baca dalam Al-Quran pasal buah ni, Allah tak sebut apa perkataan lazat, tak macam Arab tadi. Tak ada apa Allah kata dia lazat. Tapi kenapa Allah bagi nikmat buah? Kenapa tak ada perkataan lazat? Sebab kelazatannya memang sudah diketahui. Maka tak perlu lagi diisytiharkan disebut perkataan lazat. Tak ada dalam Quran. Kenapa Allah tak sebut lazat? Sebab orang sedia maklum buah kan? Buah. Jadi tak perlu kita pun tak boleh sebut buah ni lazat. Kan? Dunia sebutlah, tapi dalam syurga Allah tak sebut pun. Dalam Al-Quran buah tu Allah kata seperti Arab tadi kan? Lazat lisyaribin, tak ada. Jadi rahsianya kenapa? Kerana buah ini memang sudah al-ma'lum. Dia adalah lazat. Okey. Kita pergi kepada soalan-soalan yang berikutnya. Ni saya bagi dan biasa saya jawab sendirilah. Tapi untuk mudahkan belajar, saya tu bagi soalan lah. Okey, apakah makanan lain selain daripada buah-buahan dan juga daging burung yang kita belajar dalam Al-Waqiah tadi? Apa makanan lain? Agak-agak tuan-tuan, apa makanan lain selain daging burung dan ni? Tuan-tuan? Ingat tak? Makanan apa ada? Cuba tuan-tuan review, tak pernah dengar ya? Tak pernah? Okey, satu lagi cepat. Sayur? Oh, ni peminat sayur tu, vegetarian ke? Tak apa, dekat dalam syurga semua ada. Okey. Sebab itu kalau kita buka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasal sekali penting belajar hadis ni pasal syurga ni. Satu lagi sebenarnya adalah kabidul huti, adalah hati ikan paus. Iya, ikan paus. Okey. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari lagi. Nabi mengatakan dalam hadis dia, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia pernah tanya kat Nabi, makanan apa pertama ahli syurga akan makan dulu? Nabi sebut dalam hadis dia, awwalut ta'amin ya'kuluhu ahlul jannati ziyadatu kabidil hutin. Nabi kata makanan yang pertama dimakan oleh penghuni syurga adalah ziyadah, iaitu hati ikan paus. Hadis riwayat Muslim. Kalau hadis riwayat Bukhari, bukan Muslim, Bukhari. Jadi kalau kita tambah kat kotak bawah tu, kita nak tulis apa? Hati ikan paus. Tapi tidak ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita masuk syurga, kita akan jumpa hati itu. Lepas tu kita sembang nanti dalam syurga. Masa tu nak bersembang tak berhenti, sembanglah. Masa sekarang pukul 10 kita balik. Okey. Kita ada soalan puan. Bukhari. Dia bab Bukhari. Okey. Kita dah habis cerita pasal minuman dan makanan. Masya-Allah. Baru sampai tu kan rasa cepatlah nak masuk syurga ni. Okey. Kita masuk kepada nikmat yang berikutnya. Kalau makan dan minum tu nanti akan ada teman dia. Dia ada pendamping dia.
Pendamping tu cantik sangat. Allah sebut pada ayat 22 hingga 23. Apa gelaran pendamping dan peneman tu? Ya? Okey, kita tengok ayat 22 bunyinya apa? Okey. Ayat 22 ni sebenarnya Allah nak sebut pendamping tu siapa? Dia panggil Hurun Ain. Hurun Ain. Hurun Ain ni apa? Bidadari. Bidadari. Okey, apa makna bidadari? Okey. Quran tak sebut bidadari lah. Terjemahan Quran dia bukan Quran, Quran Hur Ain. Kalau Ain dia ada kaitan dengan mata. Seorang cantik ni kita tengok pada mata dia. Nanti suruh suami tengok. Cantik tak masa saya bang? Macam Hur Ain tak? Suami tu nak jaga hati cantik. Dalam hati dia Allah je yang tahu. Okey. Hur ada dua perkataan. Hur dengan Ain. Okey. Terjemahan Melayu dia terjemah bidadari lah. Okey. Bidadari ni saya sempat rujuk dalam kamus Dewan. Kamus Dewan, pasal tu je kamus orang Melayu. Dalam Dewan Bahasa Pustaka mengatakan, kamus Melayu mengatakan bahawa bidadari ni adalah dewi di syurga atau di kayangan, satu maksud. Kalau sebut bidadari adalah perempuan yang cantik rupawan. Maknanya Hurun Ain, bidadari itu adalah perempuan. Okey. Untuk lebih lanjut, nanti kita akan tengok ayat lanjutan dia. Saya akan cerita bidadari saja malam ni sikit. Okey, tengok ayat 22. Allah kata peneman dia siapa? Wa hurun ain. Hurun ain, bidadari yang bermata jelita. Okey, macam ni nak faham ayat ni? Saya sebut tadi tu. Tuan-tuan kena buat apa dulu? Cari ayat-ayat yang berkaitan dengan hurun ain. Ada 3 tempat. Antaranya dalam surah Ad-Dukhan ayat 54 ada satu. Dalam surah At-Tur ayat nombor 20 ada satu. Begitu juga dalam suratul Al-Waqi'ah ada satu perkataan hurun ain yang kita belajar tadi tu, yang sekarang kita tengah belajar. Okey. Sebelum kita kumpulkan data-data tu, kita tengok dulu apa makna hurun ain. Okey. Dalam kitab Al-Mufradat, okey, saya selalu ajar nak rujuk apa. Okey. Kalau nak rujuk perkataan di dalam Al-Quran, perkataan Al-Quran sentiasa merujuk, kalau paling mudah untuk faham Quran ni, rujuk kitab Al-Mufradat. Kat sini mana kitab Al-Mufradat? Ni. Tuan-tuan tengok yang ni. Ni. Ni Qamus Al-Quran Al-Mufradat. Ni terjemahan 3 jilid. Nanti cari. Arab 1 jilid je. Okey. Itu kalau perkataan dalam Quran. Saya bagi anda method supaya boleh beli dan baca. Okey. Yang kedua, kalau anda nak cari makna di dalam hadis pula. Baca hadis. Ayat ni makna apa? Perkataan tu makna apa? Anda cari kitab yang dikarang oleh Ibnu Athir. Namanya adalah Gharibul, dia panggil perkataan dia macam mufradat juga, tapi dia panggil Gharibul Hadis fil athari wal hadis. Dia kitab yang dikarang oleh Ibnu Athir. Ibnu Athir ni ejaan dia adalah An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Tak silap saya nama kitab dia tu. Ibnul, tak nampak sini, semua dah macam tak nampak. Saya pakai pen satu lagi. Okey. Ibnul Athir. Itu ejaan dia. Ibnu Athir. Dia panggil An-Nihayah tu, kata silap saya, fi Gharibil Hadis. Jelas tak? Faham tak? Maknanya kalau baca hadis tak faham perkataan ni makna dia apa, ada satu kitab yang dia karang Ibnu Athir, dia terjemah makna hadis ni makna dia apa. Macam tu. Kalau Al-Quran pula,
Antaranya boleh rujuk al-mufradat. Terjemahan dia yang tadi tu, yang saya tunjukkan tadi tu. Okey, jelas tak? Okey. Dalam perkataan al-hur tadi tu, Al-Gharib Al-Asfahani dia kata, perkataan al-huru tu, dia adalah bilangan banyak jamak. Jamak dia adalah ahwar dan hawra. Al-huru, jamak dia adalah ahwar ataupun hawra. Okey. Al-Gharib Al-Asfahani dia bagi banyak definisi lah. Kalau sebut pasal dalam syurga tu, dia kata dikatakan perkataan al-hawaru adalah, dia kata qila. Qila tu maknanya ada yang berpendapat. Dia nukilkan pendapat, dia bagi pendapat. Dia kata hur tu, dia kata apa? Dia kata zuhuru khalilu minal bayadi fil aini min baini sawadi. Dia kata dia sedikit warna putih, qalilu fil bayad, mata dia tu ada sedikit warna putih di bahagian hitamnya. Macam mana tu? Wallahu ta'ala. Tapi nak dikatakan bidadari ni matanya cantik. Bersinar, nanti kita tengok sinar ke tak bersinar. Okey, tadi faham ya? Al-hurul ain, maksudnya ain tadi saya nak elaborate panjang pun susah, sebab nak dapat atau perkataan tepat payah. Setakat yang mampu menterjemah begitu. Okey, kan jumpa perkataan hurul ain kan? Ain mesti mata. Hur ni orang panggil bidadari yang jadi kaitan dengan cantik. Tubuh badan dia yang paling nampak adalah pada mata dia. Itu kalau bahasa ayat Quran. Okey, kita tengok pada tafsiran lagi ayat. Okey, hurul ain tadi Tuhan hanya kata mereka diberi bidadari kan? Betul tak? Okey, yang matanya jelita, matanya cantik. Tapi diberi macam mana? Sebenarnya diberi tu, enggak tak saya kata tadi kumpul kan? Kumpul ayat ni kan? Lepas kumpul tiga tempat ni, rupa-rupanya dalam surah Ad-Dukhan dengan At-Tur, rupa-rupanya Allah kata mereka tu dikawinkan. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Macam itulah kata Allah, kami pasangkan, kami kawinkan mereka dengan hurun 'ain. Sama juga dengan surah Tur. Allah kata wa zawwajnahum bihurin 'ain. Kami kawinkan mereka dengan bidadari yang bermata celita. Surah Al-Waqiah Allah tak cerita kawinkan tadi. Allah kata mereka dapat bidadari. Jika digabungkan sebenarnya itulah antara pasangannya. Bagi orang yang masuk ke dalam syurga, lelaki dia akan dipasangkan, dikawinkan dia dengan bidadari. Okey. Diam je orang perempuan. Selalu memang macam tu kat mana-mana pun. Tak apa, saya akan jawab ni. Okey. Pertama kita bincang berapa jumlah bagi orang lelaki yang masuk syurga didapat hurun ain tadi. Quran tidak menceritakan. Satu ayat pun tidak cerita berapa jumlah dia. Kita kena faham ya, fitrah orang lelaki dan perempuan berbeza. Orang perempuan dia malu nak bincang bab-bab tu. Sebab tu Tuhan tak sebut untuk orang perempuan. Faham tak? Orang lelaki tak. Orang lelaki benda tu yang dia syok je. Sebab memang Nabi kata, kenapa Nabi suruh kahwin? Nabi kata supaya boleh memelihara pandangan kamu. Kan? Kalau orang perempuan kata, abang ni kan tak habis-habis bab tu je. Salah perkataan tu sebab memang fitrah dia macam tu. Tapi orang perempuan Allah tak cerita. Sebab kenapa? Kata para ulama, hadis tak ceritalah. Tak ada hadis kata kenapa Allah tak cerita untuk orang perempuan. Tapi hanya pada lelaki, sebab memang fitrah lelaki ni macam tu. Orang perempuan ni dia malu
Dia kalau tanya nak apa dalam syurga, dia tak nak fikir benda tu, betul tak? Dia nak fikir benda apa? Agar orang perempuan, tuan-tuan nak apa dalam syurga ni? Makan. Masya Allah. Lagi-lagi syurga ni semua nikmat. Nak pergi pasar, ada pasar dalam syurga tu. Nak apa? Semua ada. Tapi orang lelaki dalam otak dia, antaranya dia nak pasangan dia. Okey. Kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, Nabi kata macam ni, paling sikit setiap seorang akan dapat 2 bidadari hurun ain. Orang yang paling banyak dapat adalah orang yang mati syahid, 70. Okey, saya baca hadis dekat mana. Okey ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ni hadis riwayat Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri kata macam ni, Nabi bersabda. Nabi kata, "Inna adna ahli al-jannati manzilatan rajulun sarafallahu wajhahu 'anil nar qibalil jannah." Nabi kata sesungguhnya penghuni syurga yang paling rendah tingkatan dia adalah seorang lelaki yang telah dipalingkan Allah wajahnya daripada neraka ke arah syurga, dan dia nampak baginya sebatang pohon yang rindang. Lepas tu panjang cerita dia. Ini dipanggil orang yang paling rendah darjatnya, nanti ada seorang lelaki paling last kali masuk syurga. Dia tu apabila dia masuk syurga, Nabi kata apa? Nabi kata, "Fatadkhulu alaihi zaujatahu minal huril aini." Maka diikuti olehnya 2 bidadari sebagai isterinya. Maknanya orang yang paling rendah darjat dalam syurga dia dapat berapa? 2. Maknanya mungkin ada dapat lebih. Okey. Hadis riwayat lain, mikrofon ni ganggulah, kesyokkan cerita ni. Tak, saya nak baca hadis ni. Cerita syurga kan, syurga ni. Okey. Ke ada muslimat sabotaj ni? Sabotaj lama pula tu. Allahumma salli ala Muhammad. Ke ada sesiapa doa? Ya Allah, bagilah Ustaz berhenti mengulas bab-bab tu. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah pula, Nabi kata macam ni. Saya baca terjemahan terus. Nabi kata orang yang mati syahid, dia akan dapat 6 keistimewaan di sisi Allah. Ada 6 keistimewaan dia. Yang pertama, antaranya dosanya diampunkan sebaik saja darahnya keluar menitis. Yang kedua, dia tengok tempat tinggalnya dalam syurga. Yang ketiga, diselamatkan dia daripada siksa kubur, terpelihara daripada huru-hara pada hari kiamat. Lepas tu pula nanti kat kepalanya ada sepasang mahkota kewibawaan yang dia boleh pilih daripada permata mana yang dia nak pakai. Dan yang akhirnya Nabi kata apa? Nabi kata wa yuzawwaju snataini wa sab'ina zawjatan minal huril aini. Dia, ini nikmat yang kelima, dia berkahwin dengan 72 bidadari di dalam syurga. 72. Jelas tak? Tapi jangan risaulah, lama pula dia tak berbunyi. Okey. Tak ada nanti dalam syurga tak tarik rambut, tak ada. Terbang pinggang mangkuk, tak ada. Faham tak? Paling minimum 2, paling banyak orang mati syahid ada 72. Okey. Kalau kita baca hadis Nabi pasal hurun ain, dia menarik. Dia panjang pula. Tak keluar suara. Bismillah. Waya apa? Alhamdulillah, syukur. Okey, dengar tak? Okey. Bidadari ni dia punya cantik Apa kata Nabi SAW sebab Quran kata? Okey. Saya tak pakai mic boleh kot? Okey. Saya pakailah sebab dia bunyi. Okey, sebab nak bagi orang dengar dalam rakaman tu. Okey, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata,
walau anna imra'atan min ahli al-jannati ittala'at ila ahli al-ardi. Nabi kata sekiranya seorang bidadari syurga melihat ke bumi je, Nabi kata apa? La adha'at ma bainahuma wa la ma'athu rihan. Nabi kata tentulah seisi langit dan bumi menjadi terang dan wangi. Kalau bidadari sekarang tengok bumi ni, langit dan bumi menjadi terang dan wangi. Jelas tak? Okey. Kita nak cerita Hurun Ain tu. Lepas tu Hurun Ain ni dia dah bagi wasiat dekat orang perempuan, siap-siap jaga-jaga orang perempuan. Jaga orang perempuan Okey. Dia tu time tu dia mati. Okey, saya baca hadis Nabi. Seronok hadis ni, Nabi cerita. Okey. Bidadari ni dia pesan siap-siap kepada orang perempuan dunia, hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dia kata macam ni. Bidadari ni cakap, Nabi lafazkan hadis, Nabi kata bidadari tu cakap apa? Dia kata macam ni. Nabi kata, la tu'zi imra'atan zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril ain. Nabi kata tidak ada wanita di dunia ni yang dia mengecewakan suami dia, dia sakitkan hati suami dia, melainkan isteri suaminya daripada kalangan bidadari berkata kepada dia. So bidadari ni pesan siap-siap bagi mana-mana wanita yang dia menyakitkan hati suami dia. Kan? Nanti mesti ada tanya, kalau kami pula ustaz disakiti? Tu lagi kita ulas dia. Okey. Sambung balik. So bidadari kata apa? Dia kata apa? La tu'zihi. Dia kata jangan kecewakan dia. Qatalakillah. Allah akan memerangi kamu. Dia kata fa innama huwa indaki dakhilun yusiku an yufariqaki ilaina. Okay, dia kata, bidadari kata apa? Jangan kecewakan dia, nanti Allah akan memerangi kamu. Dia berada bersamamu sekejap je dan dia akan segera meninggalkan kamu dan datang kepada kami. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Orang lelaki cepat-cepat ambil hadis ni. Wah, okey, tak apa, lagi kita bincang panjang perempuan Sekejap sampai. Okey. Lepas tu dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mana pula nota tu dah hilang? Pasal bidadari. Saya ada tajuk khas pasal bidadari ni. Kita buat tajuk pasal syurga. Okey. Bidadari ni sebenarnya suara dia sedap. Dia pandai menyanyi. Nak tahu tak lagu dia apa? Tahu tak lagu dia apa? Ni lagu dia. Dia akan hiburkan suami dalam syurga. Perempuan sekarang ni, ya Allah, sakit telinga aku. Baik aku lepak kedai mamak. Faham tak? Mamak tu tak sampai lagi dia tahu dah. Saya tahu nak minta apa. Macam dalam syurga pula kan? Betul tak? Balik rumah lelaki isteri buat tak tahu je kan? Okay, tak apa. Tak apa, itu adalah dugaan. Okey. Nabi kata apa dalam hadis riwayat Tabrani? Nabi kata inna azwaja ahlil jannati la ghayyanna la yughannina azwajahunna bi ahsani aswatin. Sesungguhnya isteri-isteri ahli syurga akan menghiburkan para suami mereka dengan nyanyian dengan suara yang paling merdu yang pernah mereka dengar. Okey. Apa mereka nyanyi? Ini dia punya apa? Sini kata ya. Lirik dia. Okey, dia kata nahnul khayyiratul hisan. Dia kata kami baik dan kami cantik. Lepas tu dia kata lagi azwaju qaumin. Kami isteri bagi orang-orang yang mulia. Apa tu? Dia punya lirik lagi. Yanzurna biqurrati a'yan. Kami memandang kepada suami-suami kami dengan rasa puas dan bahagia. Dia kata. Jelas tak? Lepas tu mereka menyanyi lagi. Dia akan kata, nahnul khalidat. Kami hidup kekal. Fala yumitnah. Dan kami tak akan mati.
Okey, nanti masukkan muzik dia. Teng 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 teng. Ya. Lepas tu dia kata lagi, nahnul aminatu fala yakhafna. Kami hidup aman dan tak pernah kami rasa takut. Nahnul muqimatu fala yadh'anna. Kami tetap berada di sini dan kami tak akan pergi. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini sahih. Terasa mana kerjanya menghiburkan. Okey. Macam mana dengan orang perempuan yang dekat dunia ni? Abu nak jadi ketua bidadari. Okey. Dia mudah je. Syurga adalah untuk manusia. Okey. Kalau sudah sebut dah kuliah lalu. Kalau orang yang layan kita tu, kalau anak-anak muda layan tadi seperti apa kita sebut lalu? Seperti mutiara yang cantik. Macam mana dengan orang yang dilayan? Tentu orang tu lagi apa? Cantik. Lagi cantik. Bukan sekadar cantik, cantik lagi. Faham tak? Jelas tak? Cantik. Orang dalam syurga ni cantik-cantik. Okay, tak apa, biar dia jatuh. Jelas tak? Maksudnya macam ni. Sebab setakat kajian lah, setakat dapatan data, tak jumpa lagi ayat Quran yang kata orang perempuan ni macam mana dia masuk dalam tu, rupa parah dia macam mana. Walaupun ada sedikit khilaf pada ayat kita akan baca inna ansha'nahu insya'a tu, hadis pun tak cerita. Cuma para ulama dia buat analogi, dia kiaskan, dia kata syurga ni untuk manusia dan juga untuk jin. Kalau pelayan-pelayan syurga tu dah memang seperti mutiara kita nampak, macam mana dengan orang yang dilayan? Faham tak? Macam mana dengan manusia tu? Tentu lebih cantik. Okey, saya sebutkan hadis dia, riwayat Bukhari dan Muslim. Dia macam ni. Siapa yang masuk grup lagi awal, lagi cantik dia. Lewat sikit, kurang sikit. Tapi dalam syurga, kita tak akan nampak, mata kita tak akan tengok benda yang tak sedap mata memandang. Sedap-sedap makan tengok dia, tak ada. Faham tak? Faham tak? Sebab Quran kata dalam surah Sajadah, min qurrati a'yun, sedap mata memandang. Tak. Cuma bezanya kecantikan tu. Okey, hadis kata macam ni. Riwayat Bukhari Muslim. Nabi kata, inna awwala dhumratin tadkhulul jannata ala suratil qamari lailatal badri. Nabi kata, sesungguhnya grup yang pertama, kumpulan pertama yang akan masuk syurga bagaikan bulan purnama. Okey. Lepas tu Nabi kata, wallazi ala atharihim. Grup yang kedua yang ikut lepas dia tu, ka ahsani kaukabi durriyin fis sama. Rupa mereka bagaikan cahaya bintang bergemelapan di langit. Faham tak? Yang ketiga, Nabi tak terang dah. Maknanya orang yang paling masuk awal, rupa mereka sangat cantik. Okey? Jangan risau. Kedut-kedut sudah tiada. Dan sebagainya. Okey? Habis cerita tentang bidadari. Okey, mari kita lanjutkan lagi. Ayat 23 Allah kata, bidadari ni Allah cerita dia seperti apa? Tapi tuan-tuan perasan tak? Dia punya cantik ni Allah guna dua perkataan perbandingan. Tengok Allah kata apa? Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Baca. Okey, kalau kita baca terjemahan, ka tu seperti dah. Ka kan? Ka ni seperti. Amsal, misal. Allah guna dua. Saya nak terjemah, kalau terjemahkan, bagaikan seperti. Kenapa Allah guna dua? Ka dengan amsal. Hur'in tadi yang bermata jelita, bidadari bermata jelita tadi itu,
Ka, seperti, bagaikan, amsal. Allah guna dua. Maknanya Allah nak kata apa? Cantik dia ni, Allah sampai guna dua perbandingan. Bagaikan, seperti. Kalau kita tak perasan kat situ, kita tak nampak lataif pada ayat tu. Jelas tak? Okey. Seperti apa? Bagaikan seperti apa? Al-lu'lu', mutiara yang macam mana? Al-maknun, yang disimpan. Kau letak dalam bekas kan? Letak dalam bekas, simpan. Tuan-tuan punya emas pun tak kat mana? Mutiara-mutiara. Simpan kat mana? Okey, lu'lu'il maknun. Jelas? Okey, kita tengok ayat nombor 3. Okey, soalan tadabbur dia adalah, mengapa Allah gunakan perkataan perbandingan ka dan juga amsal sebanyak 2 kali tadi saya sebutkan? Nak menunjukkan apa? Allah nak kata dia punya apa? Dia punya cantik ni Allah gunakan 2 perbandingan. Ka dengan amsal. Okey. Mari kita belajar lagi. Bidadari tadi tu sifat dia lain macam mana? Saya ajar tadi macam mana tuan-tuan kena buat? Cari dalam Quran cerita tentang huruf ain. Antaranya juga dia macam ni. Tak mestinya huruf ain. Huruf ain ada 3 tempat je tadi. Tapi kalau belajar pasal bidadari, sepatutnya saya tanya, tuan-tuan punya Quran terjemahan ada tak tagkan tentang bidadari tu? Ni ayat-ayat dia. Nanti boleh taggingkan. Biasa tak buat tagging Quran? Tak pernah buat? Okey, tak apa. Lampu ni switch dia mana? Ni lampu ni. Switch dia mana switch dia? Okey. Saya bukan nak suruh tanya betul off ke buka. Maksud dia, kalau kita tak label, kan susah nak cari. Betul tak? Kita kan biasa buka switch, bukan lampu ni, bukan lampu ni kan? Sebab kita tak label dia. Sepatutnya switch tu lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4, lampu 5. Senang. Kat switch tu dah tulis, betul tak? Macam cari kunci lah. Cepatlah, orang dah sakit perut ni kan, nak buka grill kan. Sabarlah, kunci tak terbuka kan, sebab kita tak label. Begitu juga kalau kita nak baca Quran, kalau kita tak letakkan tagging label dia, susah kita nak cari maklumat-maklumat tu. Tuan-tuan kan dah belajar catik tu. Jangan biar dia catik di atas buku saja. Jadi balik, cari satu Quran terjemahan. Nanti saya kena kempen kot terjemahan yang mana. Tuan-tuan tanda siap-siap balik. Oh, ni pasal bidari. Nanti lama-lama tuan-tuan belajar, Quran tu penuh dengan tagging tu. Maka senang nak belajar nanti. Cuba tuan-tuan buat. Okey? So, pasal bidadari ni, ciri lain dia, Al-Waqi'ah sebut tadi, seperti mutiara yang Al-Lu'lu' Al-Maknun. Kalau buka surah As-Saffat, ayat 49 ada satu, dan buka surah Rahman ada satu, ayat nombor 58. Okay, kalau kita gabung tiga maklumat tu, tuan-tuan tahu tak? Kalau dalam surah Ar-Rahman Allah kata mereka seperti apa? Seperti apa? Allah kata apa? Allah kata ka'annahunnal yaqut wal marjan. Mereka seperti yaqut dan marjan. Kalau buka surah Safat ayat 49, Allah kata seperti apa? Bidun maknun, seperti telur yang tersimpan. Ada yang mengatakan kalau kita buka telur dalam tu ada apa dalam telur tu? Telur ayam tu dalam tu ada apa? Selaput patu yang putih tu kan. Ada ulama ayat tu kata dia umpama, ada yang kata telur tu simpan tu maknanya ayam kalau dia bertelur, dia simpan telur tu dia menyorok. Ada yang kata bidun maknun tu yang dalam telur tu, maknanya Allah simpan tu, dijaga dia. Faham Masya Allah. Tak apa, kita galakkan anak-anak datang. Okey, jelas So nanti baca ayat ni. Tapi saya tak dapat nak nukil lah, pasal saya nak kena lanjutkan dengan ayat yang berikutnya. Boleh? Dapat dah maklumat tu?
Tapi kalau anda hanya berpada kepada al-waqiah, anda dapat ni sajalah. Tapi kalau gabung dengan surah ini, anda dapat banyak maklumat dia. Okey, kita pergi ayat nombor 24. Last sekali untuk malam ni. Allah tutup dengan jazaa'an bima kanu ya'malun. Baca. Okey. Ayat 24 ni bunyi macam ayat ni Allah tak guna pun pada golongan kanan. Allah dia sebut kat golongan as-sabiqun. Saya dah sebut dah pada kuliah yang lalu. Ayat ni Allah kata apa? Jaza sebagai balasan bima bagi apa kanu yang mereka telah ya'malu lakukan di mana? Di dunia. Allah kata mereka dapat bidadari, mereka dapat daging burung, mereka dapat buah-buahan, mereka dapat khamar, mereka dapat wildan, mereka dapat bersenang-senang. Tadi Tuhan kata semua tu kata Allah sebagai balasan apa yang telah mereka buat. Jelas tak? Okay, tapi waktu Allah sebut golongan kanan nanti kita akan belajar, Allah tak sebut perkataan ayat 24 ni. Kenapa? Macam ni. Ayat ni sebut as-sabiqun buat amal kan? Tapi ayat yang macam ni Allah tak sebut pun kat golongan kanan nanti. Nanti balik kalau buka Quran, cari golongan kanan, tak jumpa pun ayat Allah kata lepas Allah sebut untuk golongan kanan nikmat dia apa, Allah tak sebut pun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kenapa? Kerana kerana ni saya dah sebut pada kelas yang lalu, tak pun dan habis dah. Sikit lagi, lepas tu kita berhenti. Okey. Ni. Tengok nota ni, nanti saya bagi nota tambahan dia. Okey, tengok ni, ayat ni. Tengok ya, kenapa? Okey ya. Dekat golongan kanan kita akan belajar siri yang akan datang. Allah tak sebut pun jazat, tapi yang ni ada. Sebab apa? Apa beza dia? Menunjukkan bahawa as-sabiqun ni orang yang banyak buat amal. Dia tak sama macam golongan kanan. Golongan kanan kita jumpa nikmat juga nanti. Tapi Allah tak tutup pun dengan menyebut perkataan jazaa'an bima kanu ya'malun. Tapi Allah sebut juga as-sabiqun. Kenapa? Allah nak mengatakan bahawa as-sabiqun ni banyak amal yang dia buat. Sebab dia banyak buat dia itulah, maka dialah yang ke depan. Itu di antara rahsia ayat itu. Okay, nanti kita kena sambung pada ayat yang berikutnya yang lain. Sebelum tu ada apa-apa soalan nak tanya? Saya ada kelas satu lagi hari Sabtu nanti, minggu depan Saya buat 2 kali bulan 11, 2 kali 12. Sebab bulan tahun depan tengok macam mana. Okay? Ada soalan apa-apa nak tanya? Tak sempat juga habis pasal ayat yang berikutnya. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Kita berhenti pada ayat nombor 24. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Soalan? Ya, tuan. Okey. Ka dengan amsal, okey. Okey, macam ni. Kalau kita tengok dekat ayat ni, Allah menggunakan double, Allah menggunakan 2 kali perkataan apa? Seperti. Kita kan kalau nak membuat satu perbandingan, kita macam mengumpamakan kan. Dia seperti, cukup cakap sebut satu. Kan, nak kata dia cantik ni, dia seperti, contoh. Tapi kenapa Allah guna 2? Sebagaikan seperti. Maknanya nak mengatakan dia tu apa? Allah nak mengatakan bidadari ni dia punya special dia, sampaikan Allah guna macam 2, apa nak sebut dalam bahasa kita apa? Saya faham Arab tu, nak cakap ke Melayu payah. 2, faham tak? Dia sepatutnya cukup lah kalau guna ka seperti. Dia cantik seperti, cukup. Tapi nak kata bahawa
nak suruh gambarkan, nak suruh kita macam, nak suruh kita fokus, nak tahu hebatnya dia, Allah guna dua. Bagaikan seperti. Macam tu. Faham tak? Gandaan tu maknanya apa? Faham tak? Kenapa bagaikan seperti? Sepatutnya cukuplah bagaikan mutiara yang tersimpan ataupun seperti mutiara yang tersimpan. Tapi kenapa Allah guna dua? Nak menguatkan lagi, nak menunjukkan bahawa lagi istimewanya benda dia ni. Begitulah bahasa dia. Okey. Dapat? Faham ya? Okey. Lagi yang tadi tanya soalan cepat. Ya bang. Apa bang? Ayat 19 kenapa bang? Yang mana tu? Okey. Sakit kepala. Okey, macam ni je. Ayat tu, kalau kita faham 19 tadi tu, dia kaitan dengan arak. Off ke tak kena dah. Kalau betul nak sakit kepala, yang sahih dan yang sabit, baca surah yang dipanggil surah jampi Ar-Ruqyah, iaitu Al-Fatihah. Sebab salah satu nama Fatihah namanya adalah Ruqyah. Waktu Nabi tanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, ingat tak kisah Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Bukhari, yang dia jampi JKK kampung, yang dia pingsan, dia baca je Fatihah, sembuh. So daripada hadis tu, Nabi tanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, wa ma yudrika annaha ruqyatun? Nabi tanya, macam mana kau tahu Fatihah tu jadi jampi? Jadi itu jawapan dia. Sakit kepala sebenarnya jampi dan ada dua cara. Sama ada kita yang sakit tu ubat juga, termasuk yang perempuan tu pasangan dia siapa-siapa betul ubatkan. Dia dua. Dua-dua tu kalau kita sendiri, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, kena baca 7 kali Al-Auzubillah tu. Tapi kalau orang jampi kat kita, contohnya isteri yang pegang kat kita, isteri tu kebetulan dia memang marah kat suami dia, dia pegang kuat-kuat kan. Tak ada lah. Dia pegang, dia baca Bismillah Jibril. Yang Jibril, dia pernah ubat Rasul. Okey, ni dia punya bacaan. Okey. Saya beri sekarang, saya beri. Tolong catat. Ni doa dia. Sebab dah tanya kan. Okey, ni doa dia. Salin. Sekejap. Ni doa Jibril. Tapi apapun baca apa? Al-Fatihah. Okey. Lepas tu baca doa Bismillah. Bismillah, perkataan Bismillah tu. Ni. Tapi tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillah cukup. Ni. Bukti dia ni. Kejap saya buka nota suratul Fatihah sekejap. Sakit kepala tapi pegang di tempat yang sakit. Nabi pernah ajar kepada Osman. Tapi bukan Osman bin Affan. Kalau sakit perut, pegang kat perut, jangan pegang kat kepala. Nanti dia tak kena. Nanti saya akan ajar jampi lagi. Tapi jangan tak datang kelas pula. Kenapa asyik jampi orang pula? Ni doa dia. Ni doa dia. Ni doa dia. Ni Okey, ni doa dia. Ni doa dia. Kejap. Ni doa dia. Ni. Okey Ni doa baca bismillah. Ini kelebihan baca bismillah. Ni. Ini kalau kita nak ubat diri sendiri. Nabi SAW pernah bercakap kepada Osman bin Abi Al-As As-Saqafi radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Nabi kata, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allami min jasadika." Riwayat Muslim ni. Nabi kata, letakkan tanganmu pada bahagian tubuhmu yang sakit. Kat kepala, letak di kepala. Lepas tu baca. Ikut saya baca. Bismillah. 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 Cukup 3 kali. Lepas tu baca 7 kali ni. Jangan baca ni. Baca ni. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Baca 7 kali yang ni. Bismillah mesti 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Baca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Baca yang tu sebanyak 7 kali. Tapi kalau kita pula yang nak ubat orang lain yang nak ubat pada kita,
baca biasa, baca Fatihah. Lepas tu antara yang dia boleh baca yang Jibril jampi Nabi tu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, Jibril pernah jumpa Rasulullah. Rasulullah sakit, lalu Jibril kata apa? Dia berjampi dia. Ikut saya baca doanya. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika Bismillahi arkika. Ni kalau kita nak ubat anak kita sakit perut ke, anak kita demam ke, pegang di perut dia, baca Al-Fatihah. Tapi kena baca doa lain jugalah, macam yang tahu kan hadis Nabi, kalau Nabi jarah orang sakit, Nabi baca apa? Dia kata la ba'sa tuhurun insya-Allah. Lepas tu baca 7 kali tu. As'alullahal azim rabbal arshil azim ay yashfiyak. 7 kali tu. Lepas tu baru baca yang 7 ni pula. Bismillahi arkika 3 kali pun cukup. Min kulli syai'in yu'zika, baca ulang-ulang lah. Ini hadis Nabi dijampi oleh Jibril. Ini kenapa kita ambil doa ni? Sebab doa ni ada kaitan dengan kalimah basmalah. Siapa belajar Al-Fatihah, waktu kita ulas basmalah, kita akan ajar basmalah ni elok dibaca waktu bila? Antaranya ketika kita meruqyah, sama ada untuk diri kita ataupun kepada orang lain. Kalau kita buat diri sendiri, kita baca juga bismillah 3 kali, lepas tu baca 7 kali. Tapi kalau kita buat untuk orang lain, kita baca juga bismillah, hujungnya pun bismillah. Ini Jibril baca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan buat, insya-Allah sembuh. Ya tuan. Arkiki min kulli syai'in yu'ziki. Tukarlah boleh. Sebab ka dengan ki kan. Nanti isteri cakap pula, kaki mana bang? Kepala. Arkiki. Dia tak belajar Arab. Okey. Kalau arkiki, okey, faham dapat Bismillah tu. Dapat tak? Nanti ada kitab Riyadhus Shalihin tak? Ada kitab Riyadhus Shalihin Okey. Cari kitab Riyadhus Shalihin, buka tajuk kitab menzarahi orang sakit. Tajuk besar dia kitab menzarahi orang sakit dan jenazah. Nanti cari apa yang Nabi baca ketika jumpa orang sakit. Kita ni kesilapan kita, anda tahu tak? Antara doa malaikat doa kepada manusia, antaranya mustajab ketika kita menziarah orang sakit. Apa kita cakap kat orang sakit tu? Malaikat amin, amin, amin. Kalau kita cakap kat dia, kau tak lama lagi mat, malaikat amin, mati dia. Betul, sebab antara tempat malaikat doa adalah orang sakit. Cuma saya tak dapat nak tunjukkan slide dia lah. Ada tak doa-doa malaikat sekejap? Okay, ada pertanyaan lain? Saya dah jampi dah ni. Ni tengok, saya tunjuk slide dia. Dah doa malaikat. Alang-alang tanya kan, untuk orang sakit mustajab. Janganlah sekadar duk tanya sakit ke tipa. Cuba didoa ke orang tu. Al-Fatihah dengan jampi. Okay ni. 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 Nabi kata apa? Beza orang sakit kan? Okey. Ni doa ni. Doa dibaca untuk orang sakit. Tengok Nabi kata apa dalam hadis. Nabi kata, apabila kamu mengunjungi orang yang sakit atau orang mati, maka ucaplah yang baik-baik. Ini kerana para malaikat mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Lepas tu kalau jumpa orang sakit, jangan kita tengok sian. Cuba dijampi kat dia. Antaranya baca apa? Baca Fatihah. Lepas tu baca doa Jibril tadi tu. Nanti orang tertanya pula, mana pula kau belajar ni 5, menjampi ni 5. Hadis ni doa yang boleh aman. Kan Nabi baca kalau orang sakit. Ni doa dia. La ba'sa tuhurun insya-Allah. 1.
Dah snap dah? Okey. Kemudian anda boleh baca ni 7 kali. Ni 7 kali. Saya sebut tadi tu. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayashfiyak. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabb pemilik aras yang agung, agar dia menyembuhkan. Agar baca 7 kali, lepas tu baca doa Jibril tadi tu. Okey, jawapan dia. Dan satu lagi yang ni. Baca juga yang ni. Allahumma rabban nasi. Ikut baca. Azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ni hadis riwayat Salihin. RS ni hadis riwayat Riyadhus Salihin nombor 902. Okey, ni baca juga banyak kali, termasuklah yang ini memang Nabi suruh baca 7. Hadis sebut memang baca 7. Okey, dalam hadis Salihin nombor 906. Okey. Lepas tu baca juga yang la ba'sa turun insya-Allah ni. Lepas tu mudah je. Contoh suami sakit kepala kan. Baca Fatihah, boleh baca doa ni, doa Jibril tadi 7 kali as'alullahal azim rabbal arsyil azim, termasuk yang tadi tu. Anta syafi la syifa tu, baca kat situ banyak-banyak. Moga-moga Allah sembuhkan. Tapi ayat la yusaddauna anha wa la yunzifun tu jika dibaca dia tak kena pada, sebab dia tidak memeningkan tu, Allah kaitkan dia dengan harap dalam syurga. Amalkan yang sahih yang daripada Nabi. Okey? Fatihah dia boleh guna apa pun penyakit. Sebab Nabi sendiri panggil dia adalah ar-ruqyah. Okey. Ada soalan lain? Kalau tak ada, kita sambung nanti. Nota insya-Allah saya akan masukkan malam ni. Dalam Telegram. Mohon ampun dan maaf ya, ambil masa yang agak lama atas salah silap dan sebagainya. Moga Allah rahmati kita, dapat manfaat. Jumpa lagi nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, nak